perjalanan hari itu pun kita rasa macam sempit ataupun kurang kemudahan. Dia udah lebih lagi dan bilik airnya sedikit, tempat duduk pun sedikit. Cuma dalam pemergian yang lepas saya dapati dah ada perbezaan tambahan, tapi belum siap lagi rasanya. Sebenarnya selalu pada paket-paket yang lepas untuk ke Hudaybiyah ni kita ada 3 destinasi lah yang selain daripada Hudaybiyah, iaitu kita akan melawat ladang unta. Tapi sejak adanya kita panggil wabak kuku dan mulut pada binatang, sejak itu tidak dibenarkan kerana dia berbahaya kepada kesihatan dan boleh terjangkit pada manusia. Jadi ziarah unta ni dah tak ada lagi, tapi kita masih boleh dapat lihat ladang-ladang unta dalam perjalanan. Di kanan atau kiri di luar pada kota nanti kita akan nampak ladang-ladang unta lah, di mana tempat-tempat kandang-kandang unta dipelihara. Sejarah Hudaybiyah tuan, sejarah masjid. Masjid ini didirikan pada 7 Hijrah. Dan apa yang penting dalam sejarah Islam adalah tentang Baitur Ridwan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu berbaiat dengan semua para muslimin yang ada pada masa itu, berpunca daripada apabila Quraisy tidak membenarkan Nabi masuk ke Mekah. Jadi rombongan Nabi terpaksa berkemah ataupun berhenti di Hudaybiyah. Untuk menyelesaikan perkara ini, Rasulullah SAW memilih Sayyidina Osman untuk pergi berunding dengan Quraisy, memberitahu kedatangan semata-mata untuk beribadah, tidak bawa senjata pedang dan sebagainya, atau dengan lain kata pedang kalau bawa pun dalam sarung, tidak diunus. Yang menjadi masalah ialah selepas waktu Sayyidina Osman pergi waktu pagi, selepas waktu zuhur dia tidak pulang. Bila dia tidak balik, maknanya ada macam-macam spekulasi timbul lah. Akan timbul macam-macam cerita kenapa Sayyidina Osman tak balik. Timbul cerita yang mengatakan dia kena tangkap, malah ada yang membuat cerita Sayyidina Osman telah dibunuh. Berdasarkan ini, sahabat-sahabat kemudiannya telah berikrar atau berbaiat pada Rasulullah SAW. Kalau benar Sayyidina Osman dibunuh, mereka berjanji untuk menuntut bela. Baiat atau perjanjian ini adalah untuk memberi makluman ataupun perjanjian ketaatan untuk melakukan sesuatu yang walaupun berat, tetapi dengan baik itu akan lakukan. Sehingga waktu asar, Sayyidina Osman masih belum pulang dan persiapan telah dibuat untuk membuat penuntut bela lah. Dan berita ini sampai pada Quraisy, dan mereka merasa sebab banyak sejarah-sejarah sebelum itu, Uhud dan sebagainya, menyebabkan jumlah orang muslimin walaupun sedikit tetapi dapat mengalahkan mereka yang ramai. Dan ini Allah datangkan rasa ketakutan dalam kalangan hati pemimpin-pemimpin Quraisy dan melepaskan ataupun membiarkan Sayyidina Osman pulang dan sedia untuk berunding. Jadi tuan-tuan, perjanjian selepas itu perjanjian dibuat, dan walau bagaimanapun sebagian daripada sahabat tidak bersetuju dengan syarat-syarat ataupun perjanjian pihak sebelah. Banyak perkara antaranya ialah mereka tidak membenarkan juga umrah pada tahun itu, mereka dikendaki pulang, tapi pada tahun berikutnya mereka dibenarkan. Jadi ini satu perjanjian yang agak berat bagi sahabat-sahabat untuk terima, sebab mereka dah datang berhari-hari jauh dan tinggal dekat, tiba-tiba di arah pulang. Tetapi Rasulullah
yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima. Dan sebenarnya Allah yang Maha tahu apa yang paling baik. Hasil daripada perjanjian ini menyebabkan adanya peluang untuk orang Muslim dapat masuk ke Mekah dengan aman pada tahun berikutnya. Dan walaupun perjanjian berat sebelah tersebut, tetapi orang Quraisy mereka jugalah yang melanggar perjanjian tersebut. Jadi untuk sementara saya fikir itu yang perlu kita tahu. Jadi sejarah itu hanyalah sebagai ingatan kita dalam aspek mengingati perjuangan sahabat dan Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam. Dan kita pun faham selepas daripada peristiwa Hudaybiyah inilah kemudiannya kemasukan semula ke kota Mekah, kemenangan umat Islam tanpa menumpahkan darah yang banyaklah, sebab Rasulullah bagi pilihan kepada orang-orang Mekah, siapa yang berada di masjid akan selamat, siapa yang berada di rumah Al-Arqam pun selamat, begitulah. Dan akhirnya bertitik tolak daripada perkara itu kerana aman, Islam dapat berkembang ke seluruh dunia termasuk di tempat kita. Syukur Alhamdulillah. Okay, tuan-tuan, itu sedikit tentang sejarah yang kita akan begini. Dan saya nak masuk kepada bahagian taklimat. Kita akan bergerak ke Madinah hari esok. Dia bermula dengan kita kena mengemas barang-barang. Saya terlupa senarai. Kita akan kumpul barang pada tingkat yang paling banyak penghuni kumpulan kita. Tingkat 15 contohnya tak banyak. Boleh bantu saya tingkat mana yang banyak? Sebab pilihan kita boleh pilih sendiri. Kita kalau tak ada, saya tak bawa senarai ni. Kalau tak ada, nanti kita akan masukkan dalam WhatsApp kat mana barang-barang yang nak dimasuk ke perut bas perlu dikumpulkan.